bersungguh-sungguh. Kita usaha. Kalau jenis minat dia kaki memancing, habis segala jenis rod, segala jenis tali tangsi, segala jenis mata kai, semua dia kaji belakang. Tang amalan dia ada sikit satu apa pun tak pernah terfikir nak tambah nilai, upgrade. Komputer sebulan sekali pergi tambah buat upgrade. Apa nama, amalan tak pernah kita nilai pula. Masak tak pun pandai masak, hantar pergi kursus masak. Kaum wanita pun dah tak ada apa-apa, belajarlah masak walaupun puluh tahun dah masak. Sentiasa nak tambah nilai. Tapi tang agama kita tak buat tak tahu ya. Bunyi kita bawa kereta dengan bunyi tentu, oh silap, hak ni alternator rosak, hak ni kipas jam, hak ni pasal apa. Kita boleh tahu pasal dengan kemahiran yang ada. Tapi mai tang agama pasal pincang, tak tahu. Orang kata pakai ikut je. Sebenarnya kita bersifat tidak adil dengan diri kita, kerana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini asas ni. Yang saya nak seru, nak bawa pada tuan-tuan, apa pun cerita yang tuan-tuan dengar, cubalah mencari sumbernya yang betul, dapatkan maklumat. Dan Quran, ini kita nak tajuk sama tadi ni, berkaitan dengan kesederhanaan tadi. Quran habaq, macam mana kita marah, macam mana kita bermusuh, macam mana kita apa pun, jangan lebih daripada apa yang sepatutnya. Quran habaq. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kamu jadikan kebencian kamu kepada satu-satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Allah Ta'ala kata, i'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, dia lebih hampir kepada ketakwaan. Quran habaq yang tu. Tuan-tuan tengok contoh bagaimana salafus salih, para tabi'in, dia boleh bersederhana. Tuan-tuan barangkali kalau baca sejarah Islam, dalam lepas pertelingkahan antara dua orang sahabat Nabi, itu cerita konflik yang sangat mendukacitakan umat, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, berlaku pertelingkahan dan berlaku pertempuran demi pertempuran. Selepas daripada itu berlaku pula antara pertelingkahan antara Al-Hasan, Al-Husain dalam satu pihak, ini Sayyidina Ali, dengan pihak gubernur dan sebagainya yang lain. Cerita ni cerita ada pertelingkahan, ada perselisihan, pendirian dan sebagainya. Bahkan sebahagian tu sampai berperang. Ketika matinya Al-Hasan, Al-Husain, adik dia, minta gubernur yang ada ketika itu untuk menjadi imam dalam solat jenazah saudara dia ni. Dalam keadaan mereka tak sama pendirian, duk bertelingkah. Kalau kita sudut politik tak sama, tapi tang jadi imam solat, dia tahu sunnah Nabi ajak untuk mengimamkan solat, orang yang paling besar jawatan itu orang paling bertanggungjawab. Yang syarat dia kerti lah, kalau tak kerti sembahyang tak boleh nak pergilah. Itu syarat dia juga. Maknanya pasal itu tuan-tuan, nak cerita bab jenazah ni, bab jenazah, mandi mayat hendaklah keluarga yang paling hampir, itu yang lebih baik. Salat jenazah bagi orang yang paling alim dan orang yang paling berkuasa, itu dia punya yang keafdalan. Bukan pergi cari anak-anak tak kerti apa jadi imam sembahyang, tak. Kalau mai wakil rakyat dia kerti, panggil wakil rakyat mai jadi imam sembahyang. Kalau ada apa nama DO mai, DO ada pandai agama, boleh jadi imam, panggil dia sembahyang. Itu sunnahnya. Dan dalam kes tabi'in tadi ni, anak Ali dalam duk bertelingkah dengan gubernur, bila saudara dia mati, dia panggil hak ni, hang jadi imam, bukan dia. Itu kita kata pendirian yang sangat fair. Dia tak jadikan isu politik pertelingkahan dia itu menyebabkan dia tidak mengikut agama. Nampak macam mana kita nak buat macam tu? Demikian tuan-tuan, dalam isu yang kata Wahabi, Syafi'i dan sebagainya, tuan-tuan kena fikir pendirian yang tu. Jangan dengar lintas nama puak no, sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Dia tak tahu kita nak bangkit tu dengan dalil tu lah. Nanti ni yang kita nak tunjukkan ibadat kita. Nampak? Jadi dalam isu ni tuan-tuan, saya nak panjang ni pada satu soalan pun. Yang selalu jadi isu ialah ditohmahkan puak nu sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Satu, puak nu, tak tahulah puak benar dia kata, tak hormat ulama.
puak nu ikut Quran saja, tak ikut sunnah Nabi, hak tu lagi besar dosa bohong. Jadi isu ni tuan-tuan, tanpa penelitian, tanpa pengadilan, kita takkan dapat kebenaran. Kadang-kadang macam-macam jenis orang buat, mereka tak suka, mereka bompok hak ni lah Wahabi, padahal tak siapa-siapa pun kita tak tahu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah ulama, kita katakan pejuang menegakkan negara Islam, pejuang agama, membebaskan masyarakat di zamannya daripada syirik dan khurafat. Itu antara jasa dia. Dia tak buat mazhab baru, dia tak ada buat apa. Dan bila dia katakan sikit-sikit dalil, pasal apa? Kerana ibadat kita datang dengan dalil. Tak ada dalil, tak ada ibadat. Ada dalil baru ada ibadat. Pasal dalil tadi apa tadi? Hak kita kata dalil lah Quran dan sunnah Nabi. Allah Ta'ala yang turunkan Islam, Allah yang bagi dalil. Kalau tak ada, macam mana kita nak dakwah? Hak itulah yang Allah Ta'ala suruh. Tak ada bukti. Dengan itu kita kena bagi dalil. Allah Ta'ala habaq yang tu. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah bagi mereka itu sekutu-sekutu untuk Allah Ta'ala, untuk mereka membuat peraturan-peraturan, amalan-amalan yang tidak diizinkan oleh Allah? Siapa dia? Orang yang buat amalan, dia tak base kepada dalil yang Allah Ta'ala bagi. Dia tak ikut sumber yang Nabi SAW tunjukkan. Dia buat sendiri. Itu yang dipanggil syuraka. Sekutu-sekutu nak bersaing dengan Allah dan Rasul. Pasal tu kepentingan, apa nak buat, dalil ada tak? Pakai dalil. Pasal tu Allah punya. Yang tu. Itu kalau nak kata dalil. Yang berikut kata tuduh, kata tidak hormat ulama. Tuan-tuan, salah banyak. Kalau dia katakan ulama tu takat ustaz tempat dia, tu kita takci. Takci. Berlama lagi kan, sama-sama ustaz pun terlangkah sama diri. Pasal golongan yang mementingkan dalil, itulah juga golongan yang paling banyak mengutip perkataan ulama tentang dalil tersebut. Himpun, macam kita tadi himpun tender kan, himpun semua brainstorm, orang ni bagi tender ini, bagi tender ni, semua keluarkan mendapat yang mana paling konkret untuk kita terima. Itulah yang dilakukan. Himpun perkataan ulama tentang benda ni, ada pendapat kita mesyuarat, ada pendapat hantam kosong macam tu ya. Pengarah syarikat juga, tapi hantam kosong, kita reject pasal ni kalau pakai lingkup kita. Serupa juga dalam amalan kita, ada orang bagi pendapat macam-macam, tapi kalau pakai hak ni, dalil tak ada, apa tak ada, dia menghentam, ataupun pandangan dia memang salah, kena tolak tepi lah. Kita kata bos memang bos, tapi salah, tak boleh pakai. Demikian. Tapi kita ambil hak mana yang faham betul dalil, itu yang kita katakan mengikut ulama, bukan tolak ulama, ikut dan menghormati apa yang dilakukan oleh para ulama yang tu. Dan bila kata-kata begitu juga, maksudnya golongan yang hanya terima Quran, tak terima sunnah, itu situ cerita tipu belaka. Quran kena ambil sekali dengan sunnah, baru dia betul. Baik, apa kaitan dengan mazhab tadi ni? Adakah bermakna kita ikut dalil, kita tak boleh ikut mazhab? Dah. Siapa yang pergi habaq macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Mazhab ini ialah apa yang difahami oleh ulama terhadap dalil tersebut, lalu dibina satu sistem cara faham dan sebagainya. Tujuannya untuk memahami nas yang ada, tetap juga dasarnya nas. Tetapi bila manusia dia merangka, dia membina sistem, kadang-kadang ada yang dibuat itu tidak berpijak kepada nas, pasal manusia tak sempurna. Jadi kita kena faham fungsi mazhab ini ialah membantu kita memahami nas. Tetap juga asas dia ada nas. Kadang-kadang bila kita pegang pendapat yang dikata kononnya pendapat mazhab, bila rujuk nas tak ada. Macam mana yang kata mazhab bantu nas kalau nas yang dipegang pun tak ada? Jangan tu kita kena cari. Tuan-tuan, kadang-kadang kita mengaji tak habis naknya. Orang kata mengaji mazhab Syafi'i, kalau di Malaysia dia takat mengaji habis tinggi, kod habis tinggi, takat Ibn Hajar dan Asy-Syaikh Ar-Ramli. Banyak tu ya. Padahal ulama Syafi'i puluh lagi, beratus lagi ulama Syafi'i itu ada. Dan tahuilah ulama ni tuan-tuan, dah Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka rahimahumullah. Bila ada pendapat, kita ambil contoh, dalam mazhab Syafi'i ada 4 pendapat tentang satu isu. Bukan sikit, banyak tuan-tuan, kadang sampai 5-6 pendapat. Dalam banyak-banyak itu akan ada yang paling masyhur, maknanya paling banyak diguna, dan akan ada yang paling dekat dengan dalil. Cuma kita tak pergi baca habis.
Dan yang kadang-kadang